dengan Cik Ros hari ni. Okey, kali ni Cik Ros nak sembang-sembang pasal berdamai dengan takdir. Okey, Cik Ros rasalah derma ini wujud baru lagi lah. Dulu selalunya orang tua-tua dia tak sebutlah berdamai dengan takdir. Habis sangat dia cakap perkataan redha. Maksudnya kita menerimalah apa yang datang kepada kita, apa yang telah ditakdirkan kepada kita. Okey, tapi Cik Ros suka dengan term sinilah berdamai dengan takdir. Sebenarnya banyak benda yang boleh kita bincang tentang berdamai dengan takdir. Sebut senang, menyebutnya adalah mudah, tetapi melaksanakannya ataupun nak berdamai dengan takdir itu bagi orang yang melalui satu perkara yang sukar dalam kehidupan, yang dia rasa susahlah untuk terima, dia tidak mudah untuk berdamai. Okey, jadi Cik Ros rasa kita sebagai manusia mesti akan melalui satu fasa atau satu keadaan di mana kadang-kadang kita rasa susah nak terima benda itu. Kenapa dia berlaku pada kita? Macam-macam lah benda yang kita yang berlaku tu yang kadang-kadang kita tak boleh terima. Bukan kita tak boleh terima, kita sedih dan kita kecewa dengan keadaan itu. Contohnya lah, mungkin setelah kita berusaha bermati-matian, kita gagal juga dalam subjek yang kita ambil, contohnya atau dalam pelajaran kita atau dalam peperiksaan kita. Setelah kita berusaha setia menjaga perhubungan kita dengan pasangan kita, putus juga cinta, curang juga dia kepada kita. Okey, ataupun setelah kita bekerja dengan baik, tiba-tiba kita tak dapat pencapaian ataupun pengiktirafan seperti yang kita harapkan, ataupun setelah kita drive dengan elok-elok, bawa kereta, kita tak langgar orang langgar juga kereta kita. Jadi benda-benda yang macam ni lah kadang-kadang kita tidak menjangkakan. Ada banyak lagi keadaan lain yang lebih teruk lah, yang Cik Ros pun tak boleh sebut satu persatu, yang menyebabkan kita jadi terduduk dengan keadaan tersebut dan kita rasa, Allah, kenapalah perkara ini berlaku, ya Allah, kan. Lama kadang-kadang kita mengambil masa untuk memujuk hati kita menerima perkara yang berlaku. Itu dalam kata lain, kita cuba untuk berdamai dengan takdir. Sebenarnya Cik Ros sudah fikir nak bagi tips sebagai orang lama, tapi Cik Ros rasa kita bincang dulu perkara ini. Kita reflect balik ataupun kita tengok balik sebenarnya apa yang menyebabkan kita rasa sangat terduduk itu. Bila kita boleh jumpa perkara yang menyebabkan kita terduduk itu, kemungkinan lebih baik, itu lebih mudah untuk kita memujuk hati kita untuk redha dan berdamai dengan takdir kita. Okey, kadang-kadang perkara yang berlaku kepada kita itu memang teruk, betul-betul teruk. Kalau orang lain sebut pun, orang cakap, aku kalau jadi engkau pun teruk juga macam ni. Tapi ada setengah benda tu dia taklah teruk sangat, cuma dia mungkin berlaku pada masa yang tak sesuai, dalam keadaan emosi kita sangat tidak stabil oleh perkara-perkara lain, ataupun mungkin apa yang berlaku itu kita kata seperti jatuh di timpa tangga. Dia keadaan yang tidak kita sangka dan kita tidak harapkan itu berlaku bertalu-talu dalam kehidupan kita, yang menyebabkan kita jadi sangat berat, sangat kecewa. Kita rasa macam dunia itu gelap bagi kita. Okey, semua orang yang pernah melaluinya, yang hidup sebagai manusia dan melalui keadaan-keadaan begini, memang kita rasa sangat sedih. Kadang-kadang berhari-hari kita menangis tu jangan tanyalah, semua orang akan menangis. Jaranglah, adalah mungkin orang yang hatinya sangat kuat, yang
Walaupun rasa sedih, dia masih boleh bertahan. Tapi ramai di antara kita, tak kiralah lelaki atau perempuan, kalaupun kita tidak mengalirkan air mata di luar, dalam hati kita menangis. Mungkin tidak di depan orang, bila orang tak ada kita menangis. Okay? Waktu solat kita menangis, ataupun kalaulah kita masih boleh kata kita terimalah, saya okey je. Orang selalu cakap saya okey je tu sebenarnya dia bukanlah okey sangat, cuma lagi dia cuba untuk tidak terlalu memikirkan dan tidak terlalu terbuai-buai oleh rasa sedih itu. Mungkin jauh di sudut hatinya, di ujung-ujung hati itu memang akan rasa juga kesedihan tersebut ataupun kekecewaan tersebut. Okey. Jadinya apa yang Cik Ros nak cakap di sini adalah kita semua ada melalui perkara tersebut, dan semua orang pernah melalui fasa berdamai dengan takdir ini. Cuma berapa lama kita mengambil masa untuk dapat berdamai dengan takdir kita sendiri. Ada orang menyimpan dendam, sedih, kecewa itu berpuluh-puluh tahun lamanya. Ada orang mungkin dia tidak memerlukan masa yang begitu panjang untuk mengubat rasa kecewa itu. Kalau dalam perhubungan pula, katakanlah putus cinta, kecewa kerana ditinggalkan, kecewa kerana dicurangi, mungkin kalau dia jumpa pasangan baru yang lebih baik, kemungkinan proses mengubat hati itu dan menerima takdir yang berlaku itu mungkin lebih baik, lebih baik, lebih cepat. Okey. Jika tidak, kemungkinan dia memakan masa yang lama. Apatah lagi jika kita tidak berusaha untuk mendamaikan hati kita dengan perkara tersebut. Kita asyik menyebutnya sebagai satu benda yang buruk bagi kita. Bila kita sentiasa menyebutnya dan menganggap dia buruk bagi kita, dia akan menyakitkan hati kita lebih lagi dan lebih lagi lah. Okay? So sebagai orang yang pernah melalui perkara ini kerap kalilah dalam kehidupan kan, sebab Cik Ros dah tua, jadi banyak kali lalu perkara-perkara tersebut. Kita fikir begini, jika ada yang menonton video Cik Ros ini dan masih lagi berada dalam fasa yang cuba berdamai dengan takdirnya sendiri, satu perkara kita kena ubat hati kita adalah kita sebut bahawa kita tahu Allah akan beri yang terbaik untuk kita. So apa yang Allah ambil sekarang ini adalah apa yang tak sesuai untuk kita sebenarnya. So mungkin pada pandangan kita, pada ilmu kita yang cetek ini, kita menganggap benda itu baik. Contohnya kita jumpa pasangan yang kita rasa dah handsome, dah ada kedudukan kewangan yang stabil, lengkaplah semuanya, dah cantik, dah baik, budi-pekerti semua. Tiba-tiba something happen dan kita terputus, hubungan itu putus contohnya. Jadi kita rasa susah dah nak cari macam ni dan sebagainya. Walhal sebenarnya kita tak tahu yang Allah ambil daripada kita adalah bukan yang terbaik untuk kita. Sebab di hujung sana nanti, pada satu masa dan ketika nanti, Allah akan gantikan dia dengan sesuatu yang lebih baik untuk kita, yang lebih sesuai untuk kita. Kalau kita berfikir begitu dan kita yakin bahawa itulah yang akan berlaku dalam kehidupan kita, kita akan lebih mudah untuk berdamai dengan takdir kita. Okey, untuk kali ini Cik Ros rasa cukuplah kita bincang setakat ini saja. Cik Ros doakan semoga siapa saja yang sedang berada dalam fasa mengubat hati, memujuk hati untuk berdamai dengan takdir yang berlaku pada dirinya akan cepat pulih daripada perasaan tersebut dan dikurniakan Allah dengan ganti yang lebih baik untuk kehidupan masing-masing. Okey, so buat masa ini sekian.